Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama meneruskan pengajian kita membahaskan berkenaan dengan Asma'ullah Al-Husna. Jadi kita sambung, kita masih lagi tak selesai membincangkan berkenaan dengan nama Allah Asy-Syakir ataupun Asy-Syakur ataupun Asy-Syakir. Asy-Syakur dengan Asy-Syakir. Baik. Jadi kita dah bincangkan sebelum ni, pada kelas sebelum ni, berkenaan dengan makna dari sudut lughah, dari sudut bahasa, kemudian kaitannya dengan makna bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah sentuh sedikit tentang athar, yakni tuntutan ataupun kesan kita beriman dengan nama Allah Asy-Syakir. Baik. Jadi kita dah sebut sebelum ni, iaitulah antaranya yang kita flashback sikit, iaitulah antaranya perintah supaya kita tidak meremehkan walaupun sekecil mana pun amalan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kalian meremehkan daripada perkara ma'ruf, perkara yang baik, syai'an, sesuatu apa pun, walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kemudian Nabi SAW perintahkan kita supaya takutkan neraka. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutkan neraka walaupun dengan separuh daripada buah kurma, walaupun kecil. Kalau kita tak dapat nak melaksanakan amalan, menginfakkan harta benda kita walaupun sedikit, Nabi SAW suruh kita berkata dengan perkataan yang baik. Fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau kamu tak dapati ada harta benda yang ataupun sebiji kurma ataupun separuh kurma pun kamu tak boleh nak infakkan, maka janganlah kedekut. Maka fa bi kalimatin thayyibah, dengan perkataan yang baik. Baik. Jadi kita dah sebut kaitannya, iaitu supaya kita sentiasa bersyukur, supaya kita sentiasa meyakini kebaikan yang kita lakukan walau sekecil mana pun pasti akan dihargai oleh Allah, pasti akan disyukuri oleh Allah. Itu yang paling penting. Baik. Kemudian kalau kita tengok balik, begitulah juga maksudnya bila kita bersedekah, bila kita memberikan infak pada jalan Allah, memberikan infak kerana Allah, maka jangan kita ingat nilai yang kecil ataupun besar itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang Allah pandang ialah keikhlasan kita. Yang Allah syukuri adalah keikhlasan kita. Yang Allah hargai adalah keikhlasan kita. Itu yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakir, Asy-Syakur, Asy-Syakiru, Asy-Syakur. Baik. Kemudian kalau kita lihat dalam hadis, sangat banyak yang menunjukkan kepada kita ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan sama ada amalan-amalan yang dilakukan itu dilakukan oleh lelaki ataupun wanita. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Itu contoh dalam surah Ghafir ayat 40. Barang siapa yang melakukan satu kejahatan, sayyi'atan, fala yujza illa mithlaha, dia tidak akan dibalas kejahatan itu melainkan semisalnya. Tetapi barang siapa yang beramal soleh, sama ada lelaki ataupun wanita, wa huwa mu'minun, dan dalam keadaan dia beriman. Antaranya beriman dengan nama Allah Asy-Syakur, Asy-Syakir. Beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sentiasa akan mensyukuri
setiap amalan dia, setiap amalan soleh yang dia lakukan, setiap amalan kebajikan yang dia kerjakan, walaupun sedikit, walaupun pada pandangan manusia ianya tidak ada nilai, walaupun tidak dihargai oleh manusia, tetapi mukminun wa huwa mukminun, dia yakin Allah Subhanahu wa taala menghargai amalannya. Allah Subhanahu wa taala mensyukuri, menghargai amalan dia walaupun kecil. Sebab itu Allah tekankan wa huwa mukmin. Nabi SAW dalam hadis-hadis yang banyak juga tekankan iman. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan memakmurkan atau mendirikan salat pada waktu malam Ramadan, menghidupkan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan penuh pengharapan, maka akan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu dan juga yang akan datang. Ataupun ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi merujuk kepada dosa-dosa yang lalu. Itulah juga barang siapa yang berpuasa, Nabi SAW beritahu imanan wahtisaban. Syarat amalan itu diterima oleh Allah adalah iman. Baik, dalam surah Ghafir ayat 40 Allah kata, man amila salihan wa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaqun fiha bighairi hisab. Jadi apa bentuk penghargaan Allah kepada orang yang melakukan amal soleh dan dia mengharapkan ganjaran daripada Allah, mengharapkan penghargaan daripada Allah, mengharapkan balasan daripada Allah, iaitulah Allah kata faulaika yadkhulunal jannah, mereka itulah yang akan masuk ke dalam syurga. Dan masuk dalam syurga yurzaqun fiha bighairi hisab, mereka akan diberikan rezeki di dalam syurga bighairi hisab, tanpa ada apa? Tanpa ada hitungan, tanpa ada batasan. Maksudnya dengan amalan soleh, Allah tak kata sini berapa bilangan amalan soleh yang kita buat. Allah Ta'ala sebut dengan umum. Wa man amila salihan, umum. Nakirah yufidul umum, kan? Dia datang dalam keumuman, menunjukkan Allah Ta'ala tak tetapkan berapa bilangan amalan soleh. Sebesar mana amalan soleh Allah Ta'ala tak tetapkan, tetapi Allah tetapkan yang penting di amalan soleh. Maksud soleh di sini sebagaimana kata Fudail bin Iyad ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Amalan salihah yakni ma yuwafiqus sunnah atau muwafaqatus sunnah. Amalan salih itu adalah apa yang aswabuha wa akhlasuha. Aswabuha yang paling tepat, mutaba'atus sunnah, mengikuti sunnah. Tak ada cara lain. Tak boleh kita buat cara sendiri, kan? Mutaba'atus sunnah. Nak berzikir kena ikut sunnah, nak solat kena ikut sunnah, nak sedekah pun kena ikut sunnah. Aswabuha yang paling tepat ialah yang mengikuti sunnah. Wa akhlasuha yang paling ikhlas. Jadi amalan soleh itu ditarifkan oleh Fudail bin Iyad sebagai yang mengikuti sunnah, amalan yang mengikuti sunnah Nabi. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam ayat surah Ghafir ayat 40 ni, wa man amila salihan, maksudnya siapa sahaja yang beramal dengan amalan yang salih, amalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW dan bertepatan dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, sama ada dia lelaki ataupun perempuan, dan dalam keadaan dia beriman, wahwa mu'minun, itu syarat dia, wahwa mu'minun, maka orang inilah Allah akan berikan ganjaran yang tidak ada hisab. Maksudnya ganjaran yang unlimited, yang kita kata tak ada batasan. Subhanallah, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, Asy-Syakirus Syakur. Dia yang mensyukuri hamba-hambanya, dia yang menghargai hamba-hambanya yang melakukan amalan, walau sebesar mana amalan, walau sekecil mana amalan, maka Allah tetap akan ganjarkan.
Nampak? Baik. Kemudian yang kedua, antara kita katakan intisari ataupun faedah ataupun tuntutan dan asar kesan kita beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah Asy-Syakur dan Asy-Syakiru dan Asy-Syakur, iaitulah apa? Seseorang Muslim, apabila dia melakukan sesuatu amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah, taqarrub, amalan ibadat, sama ada solat, puasa, haji, sedekah, jihad, dan kesemua amalan-amalan yang kita kata tak terhitung banyaknya, sama ada amalan-amalan yang apa, yang sedikit ataupun yang banyak, amalan-amalan yang pendek ataupun yang panjang, yang tidak ada batasannya, maka kita kena ingat, dalam kita melakukan amalan-amalan tersebut, maka sudah tentulah kita ni akan terjebak ataupun terjerumus dalam as-sahwu wan nisyan, yakni kealpaan dan kelalaian serta lupa, kan? Maka kalau kita lihat apa yang kita lakukan, kita tak boleh bila kita melaksanakan satu amalan, maka kita terus macam kita menganggap amalan itu sudah diterima oleh Allah, ataupun kita menyangka bahawasanya kita diberikan keupayaan ataupun daya dan upaya dan juga kudrat untuk melakukan amalan itu datang daripada kelebihan diri kita semata-mata. Bahkan kita wajib merasakan setiap amalan yang kita lakukan itu akan ada kekurangan, akan ada kealpaan, kelalaian. Contohnya, bila kita melakukan sesuatu amalan, boleh jadi amalan kita tu dah terbaik yang kita nampak, tetapi kita tak tahu, mungkin itu yang kita nampak, tetapi mungkin kita tak sedar dari sudut amalan yang kita lakukan itu, tetapi di dalam hati kita itu adanya kekurangan ataupun kealpaan ataupun kelalaian. Kita bagi contoh yang mudah, bila kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan amalan soleh, berapa ramai orang yang bila dia diberikan nikmat untuk melakukan amalan soleh, contohnya orang yang misalnya Allah berikan rezeki untuk dia menunaikan haji dan umrah, contoh, kemudian bila dia balik daripada menunaikan haji dan umrah, maka dia tak sedar kadang-kadang apa yang dia lakukan ataupun apa yang dia ungkapkan itu seakan-akan dia meremehkan amalan orang lain, ataupun seakan-akan dia menganggap bahawasanya amalan dia itu sudah diterima. Contoh, walaupun kita tak nafikan amalan dia itu memang dah dibuat tu dah sempurna pada zahirnya, haji, rukun dan syarat rukun haji pun dia dah sempurna, haji dia sah, tetapi apa yang perlu dimuhasabahkan adalah dari sudut apa, kita kata kealpaan yang datang daripada hati, kelalaian yang datang daripada hati. Boleh jadi ada orang dia melakukan satu amalan, kemudian dia menganggap amalan dia itu yang paling sempurna, kemudian dia meremehkan amalan orang lain. Ini banyak yang berlaku, yang kadang-kadang kita tak sedar, meremehkan amalan orang lain. Maka itu sebenarnya kembali kepada hati, maksudnya kena muhasabah pada hati. Sebab itulah Nabi SAW ingatkan kepada para sahabat. Antaranya apa? Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, kata Aisyah, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, saddidu wa qaribu wa abshiru. So Nabi perintahkan supaya saddidu, iaitulah apa? Lakukanlah amalan dengan ketepatan. Saddidu maksudnya minat tasdid. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida, katalah perkataan yang tepat. So Nabi SAW perintahkan kita melakukan amalan, so Nabi suruh kita ambil yang paling tepat, saddidu. Macam mana kita nak dapat tasdid dalam amalan?
Tidak ada cara lain melainkan kita kena ikut sunnah. Sebab at-tasdid hanya ada dalam sunnah Nabi, tak ada dalam ajaran selain daripada ajaran Nabi. Kalau kita cari, konon kita nak cari tasdid ni pada tarikat ke, ataupun amalan Tok Guru ke, ratib ke, ratib sanad daripada Tok Syekh tu ke, Tok Guru ke, tak akan dapat. Tasdid, ketepatan ni hanya akan ada pada sunnah Nabi. Sebab itu Nabi perintahkan kita untuk apa? Saddidu. Allah Ta'ala pun perintahkan kita, ya ayyuhallazina amanu qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, berkatalah dengan perkataan yang tepat. Berkatalah dengan perkataan yang tepat. Dalam konteks kita sebagai penuntut ilmu, sebagai kita mengajar dan sebagainya, kalau boleh kita nak cari perkataan yang tepat ni apa? Iaitulah Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang paling tasdid. Betul tak? Dalam amalan kita, dalam ucapan kita, tengok kan, kita dah sebut sebelum ni, even kita nak ucapkan terima kasih pun, terima kasih tu dah okey. Siapa kata kita ucapkan terima kasih tu Allah tak bagi pahala? Allah bagi pahala. Tapi kita nak cari yang tepat. Itu maksud tasdid. Kita dah sebut kan sebelum ni, jazakallahu khaira, jazakumullahu khaira. Itu dalam ucapan. Nampak? Kemudian bila tengok tasdid, contoh tasdid, bila kita mendengar berita kematian, yang menjadi amalan kebanyakan orang Al-Fatihah. Dengar orang meninggal, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Itu tak tasdid, sebab dia tak bertepatan dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi, bila dengar berita kematian atau musibah, istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada Al-Fatihah. Nampak? Yelah, ada orang dia dah terbiasa, tapi kita nak cari yang ketepatan, at-tasdid. Qulu qawlan sadida. Kemudian Nabi perintahkan kepada Aisyah, saddidu. Kemudian Nabi SAW, Nabiur Rahmah, Nabi yang kita kata yang membawa kerahmatan. Dia tak mahu menyusahkan umat dia. Dia tahu ada di kalangan umat dia yang tak mampu nak capai tasdid tu dalam setiap keadaan. Apa yang Nabi bagi? Apa yang Nabi bagi pilihan kepada umatnya? Waqaribu, dekatilah yang tepat tu. Waqaribu maksudnya usaha, dekatkan. Waqaribu maksudnya dekatkan, maksudnya berusaha untuk sampai kepada ketepatan. Kalau kita tengok konteks hadis ini, zikir-zikir, contoh zikir-zikir yang diamalkan. Kita ambil contohlah zikir yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita. Zikir ni sangat banyak. Kalau kita buka dalam buku yang, kalau buku yang Yayasan Taklim terbitkan pun dah banyak sebenarnya. Sebenarnya dah, kalau kita kata, kalau kita amalkan, kita istiqamah amalkan tu pun dah cukup. Tu pun ada yang kita tak mampu nak amalkan. Macam zikir-zikir yang maksudnya kadang-kadang kita terlepas disebabkan kesibukan. Tetapi qaribu, usaha untuk amalkan apa yang mampu. Wa qaribu. Sebab itu Nabi bagi macam contoh kan, macam contoh azkar sabah ataupun masa, zikir yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kan ada kan yang paling banyak 100. Kalau paling sikit 10. Boleh tak satu? Itu kalau dah memang tak mampu sangat satu tu kan. Tapi kita nak bagi tahu, Nabi SAW, kita kata rahmah. Satu Nabi SAW tak kita kata zikir yang Nabi ajar ni, Nabi tak kita kata tak fix kan. Sebab tu Nabi tak kata wajib sekian. Kadang-kadang Nabi buat macam ni, kadang-kadang cuba tengok macam doa istiftah saja. Ada yang pendek, ada yang panjang. So Nabi tunjukkan dekat sahabat, yang panjang Nabi baca waktu malam, waktu solat malam. Yang pendek baca waktu solat jemaah, waktu jadi imam contohnya. So nampak dia, kat situlah kita nampak bagaimana Nabi SAW mengajarkan waqaribu tadi. Maksudnya usaha untuk mencari
amalan-amalan yang kita kata apa, yang dapat mendekatkan kepada sunnah, maksudnya mengikut kemampuan kita. Kalau kita tak mampu macam ni, ada sunnah lagi, kita buat yang ni. Contohnya apa lagi? Amalan yang kita kata yang sunnah sangat banyak lah, kalau kita nak sebut sangat banyak. Kemudian Nabi SAW perintahkan kita, bila kita beramal dengan amalan sunnah, wa abshiru, bila dah capai tasdid dengan taqaribu ataupun qaribu tadi, amalan yang kita kata dapat mendekatkan kepada sunnah, kepada ketepatan. Wa abshiru, wa qaribu ni kita jangan faham di amalan bid'ah, amalan bid'ah untuk didekatkan dengan sunnah, tak, bukan. Bid'ah tak termasuk dalam amalan yang diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ditunjukkan oleh urusan kami, tidak ditunjukkan oleh agama kami, tidak ditunjukkan oleh sunnah kami, fahuwa raddun, kata Nabi, maka ianya mardudun, ghairu maqbul, dia tertolak, tidak diterima. Jadi tak diterima amalan yang dilakukan atas dasar bid'ah. Sebab tu kena sunnah. Yang maksud qaribu ni semua sunnah. Cuma tadilah yang kita kata at-tanawu' fil ibadah, kepelbagaian dalam ibadat yang ada dalam zikir-zikir yang paling banyak. Sebab tu kita tengok, kalau kita buka dalam kitab-kitab zikir, ulama-ulama tak sepakat dalam susunan zikir. Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar ada dimasukkan hadis yang dipandang sahih. Kemudian Al-Imam At-Tabarani dalam kitab dia Ad-Du'a, ada lagi doa-doa yang bagi dia sahih. Kemudian susunan dia berbeza. Datang ulama-ulama yang kemudian, kalau kita tengok Imam Al-Bukhari dalam sahih dia, kitab doa, dia letakkan hadis Sayyidul Istighfar dulu. Susunan tu berbeza kan. Bila datang Syekh Sa'id Uhaf Al-Qahtani rahimahullah, susun Hisnul Muslim, susunan dia dengan susunan yang berbeza, tetapi dia takkan lari daripada sunnah Nabi. Nampak? Dia takkan lari daripada sunnah Nabi. Baik, so Nabi bagi tahu dekat kita, wa abshiru. Dalam hadis ni Nabi beritahu kat Aisyah, wa abshiru, maksudnya apa? Bergembiralah. Bila kita menyibukkan diri kita dengan amalan yang kita kata sunnah, amalan yang membawa kepada ketepatan dan amalan yang mendekatkan, maka kita kena bersangka baik kepada Allah. Wa abshiru, maksudnya jangan kita rasa terlampau berputus asa. Wa abshiru, abshir, berikan khabar gembira, rasa apa, berikan motivasi. Wa abshiru fa innahu lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Sini penting ni, ini point dia. So Nabi kata bergembiralah. Fa innahu, kerana sesungguhnya, lan yudkhilal jannata, tidak akan dimasukkan ke dalam syurga, ahadan, seorang pun, amaluhu, disebabkan amalannya. Tidak akan, seseorang itu tidak akan dimasukkan ke dalam syurga disebabkan amalannya. So ini macam mana kita nak faham hadis ni? Sahabat-sahabat pun, mereka pun bila dengar hadis ni, antaranya Aisyah yang riwayatkan hadis ni, sebut, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasulullah. Maksudnya amalan kau pun tak boleh masukkan kau dalam syurga, tak boleh jamin masukkan kau dalam syurga. Qala wala ana, Nabi kata, aku pun tidak. Tapi Nabi kata apa? Illa an yataghammadanillahu minhu birahmati. Illa an yataghammadanillah birahmatin. Kecuali Allah Subhanahu wa taala telah, yataghammadani ni maksudnya Allah taala telah taghammada, kita kata taghammada rahmatullah, yataghammadahu rahmatullah alaihi, ataupun yataghammadu rahmah ilaihi. Contoh kita bila cakap tu taghammada ni, kalau kita kata semoga Allah, taghammada kita nak cakap macam mana? Apa kita nak terjemah taghammada ni? Yataghammadu, taghammada maksudnya semoga Allah Allahu Akbar. Taghammada yataghammadu, melimpahkanlah, melimpahkan.
kecuali Allah Ta'ala telah melimpahkan aku dengan rahmatnya. Kecuali Allah Ta'ala telah melimpahkan aku dengan rahmatnya. Yataghammadanillahu birahmatin. Sebab itu yang paling penting ialah rahmat Allah. Rahmat Allah. Kita beramal kerana kita nakkan rahmat Allah. Dan amalan kita tu tak boleh kita kata satu-satunya sebab untuk memasukkan kita ke dalam syurga. Ianya takkan ditentukan kita boleh masuk syurga tu melainkan kerana rahmat Allah. Sebab itu Nabi tekankan, kita kata apa? At-tasdid tadi, ketepatan. Bukannya kita punya perasaan. Kita rasa macam kita buat banyak amalan, so kita rasa perasaan kita, walaupun amalan kita tu tak bertepatan dengan sunnah ke, bid'ah ke dan sebagainya, tapi kita rasa macam kita dah buat banyak. Tu tak tepat, kan? Dan kita bimbang kalau kita buat amalan tu lebih jauh daripada rahmat Allah. Sebab bid'ah ni dia menjauhkan daripada rahmat Allah. Kalau tak, Nabi tak bagi tahulah orang yang akan dihalang daripada syurga, halang daripada haud, telaga al-haud nanti di mahsyar nanti. Semua kita ni dahaga. Lepas kita ni dah disoal siasat, kita ni dah dihitung, dihisap dengan amalan-amalan kita, semua akan dahaga, semua haus. Sebab itu bila sampai di haud, telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telaga yang paling besar. Dalam sebahagian riwayat disebutkan apa? Keluasannya antara Madinah dengan Hadramaut ataupun Adan. Dalam sebahagian riwayat luas dia, keluasannya daripada Madinah ke Mekah ataupun daripada Madinah ke Baitul Maqdis. Dalam sebahagian riwayat nak bagi tahu luas. Kalau kita tengok Google Maps, cuba kita tengok berapa jarak antara Madinah dengan Adan, Yaman. Kemudian antara Madinah dengan Baitul Maqdis, atau antara Madinah dengan Mekah. So Nabi bagi tahu dengan pelbagai lafaz, nak bagi tahu luasnya telaga Nabi, haud. Haud Nabi adalah telaga yang paling besar. Yang Nabi SAW bagi tahu, adadu ku'usihi adadu nujumin fis sama'. Adadu nujum fis sama'. Bilangan cawan-cawan dan ceret-ceret sebanyak bilangan bintang di langit. Ma'uhu ahla minal asal. Airnya lebih manis daripada madu. Abyadu minath thalji. Lebih putih daripada salji. Kemudian abradu minath thalji. Lebih putih daripada susu. Abyadu minal laban. Abradu minath thalji. Lebih sejuk daripada thalji. Dalam sebahagian riwayat, man syaribaha la yadhma' minhu abadan, atau lam yadhma' ba'dahu abadan. Barang siapa yang minum daripada haud Nabi, yang mana air daripada telaga itu bersumber daripada Nahrul Kautsar, daripada sungai Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar itu adalah sungai yang dialirkan daripada syurga, airnya itu sampai ke telaga Nabi. Yang mana semua umat Nabi akan sampai dan akan dapat minum, kecuali satu golongan. Nabi terkejut bila datang satu kelompok datang. Kemudian Nabi kata ashabi, wa fi riwayah ummati, ni umatku, ni sahabatku. Maksudnya Nabi tahu umat dia, Nabi tahu sebab ada tanda. Inna ummati yub'athuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan athar, dengan kesan-kesan wudu, wajah, tangan. So semua umat Nabi Muhammad yang solat akan ada kesan tu. So Nabi kenal. Sebab tu bila Nabi tengok, Nabi kata ni umatku. Kenapa ditahan? Kenapa dihalang mereka ini untuk minum? Kata malaikat, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wa fi riwayah innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Sesungguhnya engkau tak mengetahui apa yang telah mereka ubahkan ajaranmu selepasmu. Kau tak tahu apa yang telah mereka ahdath, yakni mereka lakukan perkara baharu. Ahdatha bid'ah. Selain daripada tafsir ahdatha ni, ulama syurahul hadis, pensyarah-pensyarah hadis mengatakan dosa, tetapi yang lebih tepat ahdatha ni bid'ah. Sebab dalam hadis riwayat Imam Muslim,
Al-Bukhari dan Muslim, Aisyah, daripada Aisyah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarad. So semua ulama hadis faham ahdatha maksudnya buat bid'ah. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baharu, so lebih tepat bid'ah. Sebab kalau setakat buat maksiat, kita kata Allah SWT boleh ampunkan. Dan amalan dia, kalau dia lakukan amalan dia masih diterima, sebab dia tak terjebak dalam syirik. Sebab itu yang lebih tepat ahdatha di situ buat bid'ah. Kemudian dihalau. Nabi SAW bersabda, suhqan liman baddala ba'di. Jauhlah Nabi halau orang yang telah mengubah ajaranku selepas kewafatanku, selepas aku. So itu menunjukkan bahaya bid'ah. So kita tak boleh buat main-main. Sebab itu kita kata benda ni bukan kita kata syok-syok kita nak cakap pasal bid'ah ni melibatkan kita punya nasib di akhirat kelak. Kita di dunia mungkin boleh lepas, kan, kita boleh minum lagi, kita buat bid'ah apa, tapi kita boleh minum, kita makan sedap-sedap, Allah bagi nikmat tu banyak lagi. Kadang-kadang tu orang yang buat bid'ah ni lagi banyak Allah bagi. Kita takut benda tu istidraj, dan kita tak mahu benda tu. Kita, bila Allah Ta'ala dah bagi nikmat sunnah, Allah Ta'ala dah bagi kita ni nikmat sunnah, kita nak mati dalam sunnah. Sebab tu kata ulama salaf, barang siapa yang mati di atas sunnah, dia mati di atas kebaikan keseluruhannya. Subhanallah. Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama salaf dulu, mereka akan fokus kepada sunnah tu. Bahkan mereka lebih takut kalau Allah Ta'ala tarik nikmat sunnah, nikmat tauhid, nikmat sunnah ni berbanding dengan mereka terjebak dalam dosa. Sebab dosa, semua orang akan terjebak dalam dosa. Betul tak? Ya ibadi kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, kalian semua akan melakukan kesalahan siang malam pagi petang. Semua kita tak boleh terlepas daripada dosa, kerana kita bukan maksum, kita bukan nabi. Tetapi harapan kita, harapan yang tertinggi, harapan yang paling kita kata besar untuk kita selamat daripada kekal dalam neraka, terhalang daripada minum, dihalau daripada telaga Nabi SAW, adalah kita menjaga sunnah kita, menjaga pegangan sunnah kita. Doa minta semoga Allah matikan kita dalam sunnah. Matikan kita dalam sunnah. Siapa yang mati dalam sunnah, dia mati dalam kebaikan. Mati dalam kebaikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, yang dikatakan oleh imam-imam ahli sunnah. Sebab itu Imam Malik kata apa? As-sunnah kasafinati Nuh, man rakibaha naja, wa man tarakaha ghariqa. Sunnah ini seperti bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang naik atas dia, dia akan selamat. Barang siapa yang meninggalkan sunnah ni diibaratkan seperti meninggalkan bahtera Nabi Nuh, dia akan tenggelam. Wa hala bainahuma al-mauj fakana minal mughraqin. Anak Nabi Nuh ni dia rasa ikut logik dia. Bila ayah dia suruh naik kapal sekali, dia tak mau naik. Ayah dia Nabi Nuh, Rasulullah, perintahkan dia supaya naik, supaya jangan jadi bersama dengan orang-orang kafir. Apa dia jawab? Dia guna logik dia. Qala sa'awi ila jabalin, aku akan berlindung dekat bukit. Dia nampak bukit tu boleh selamatkan dia, sedangkan dia telah berpaling daripada sunnah Nabi Nuh. Dia telah berpaling daripada perintah ayahnya dan Rasulullah Nuh alaihi salam. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dia kata aku akan berlindung dekat gunung yang akan memelihara aku daripada air, akan menjaga aku daripada air. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak benarkan logik dia tu. Logik dia tu salah. Fahala minal mauj fakana minal mughraqin. Bila ombak datang, maka dia termasuk di kalangan orang yang tenggelam. Kita hari ni kita nak bagi tahu, Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia letakkan hadis haud tadi dalam Kitabul Fitan. Kemudian Imam Al-Bukhari bawakan syair Umru'ul Qais, yang syair, dalam kandungan syair itu Umru'ul Qais ini memberikan perumpamaan fitnah, ujian
akhir zaman, ujian. Fitnatun al-fitan tamuju kamaujil bahri. Fitnah yang bergelombang, bergelora seperti ombak lautan. So bayangkan kita dalam ombak lautan yang besar. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? Wahya tajri kal jibal. Kal jibal, Allah Ta'ala sebut ombak tu, lautan tu macam gunung. Maksudnya nak bagi tahu dia punya besarnya ombak tu. Dan kita hari ni kita diumpamakan fitnah ni macam ombak yang besar. Kat mana kita nak berpaut kalau bukan sunnah Nabi? Sunnah Nabi sama ada akidah, amalan kita, ibadah kita, manhaj kita. Dan itu yang akan selamatkan kita. Kita bukan nak benda lain, kita nak keselamatan saja. Keselamatan tu mahal. Azizun kata para ulama. As-salamatu azizun. Keselamatan ni, kesejahteraan ni benda yang aziz, benda yang agung, benda yang mulia, benda yang berharga. Kalau tak dapat benda lain, kita dapat selamat pun cukup. Kita nak selamat, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, Nabi bagi tahu dekat sahabat, la yadkhulu ahadan minkum amaluhul jannah. Dalam sebahagian riwayat Nabi kata, tidak akan masuk salah seorang di kalangan kamu disebabkan oleh amalannya itu tidak akan memasukkannya ke dalam syurga. Bukan kerana amalan kamu yang akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Wala yujiruhu minan nar. Bukan juga disebabkan amalan kamu itu yang akan menyelamatkan kamu daripada neraka. Wala ana, termasuk aku, Nabi kata. So dalam kita kata dalam nak menentukan seorang tu selamat atau tak, Nabi SAW sampai Nabi ni nak bagi tahu dekat para sahabat ni betapa tawaduknya Nabi. Nabi tak kata aku selamat. Nabi kata wala ana, aku pun tak selamat sebenarnya. Illa bi rahmatin min Allah, kecuali dengan rahmat Allah. Macam hadis apa? Hadis semua hati anak Adam ni di antara baina asabi'u min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa syaa. Inna qulubal ibad baina asabi'i min asabi'ir rahman atau baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa syaa. Hati hamba-hamba ni, hamba-hamba Allah ni, hati mereka berada di celah jari jemari, daripada dua jari jemari Allah Ar-Rahman. Allah membolak-balikkan hati hamba-hambanya itu sebagaimana yang dia kehendaki. Kemudian dalam sebahagian riwayat Nabi bagi tahu ketika Allah mencipta anak Adam, Allah Ta'ala telah qabdatain. Allah telah menggenggam dengan dua genggaman. Maksudnya isbat tangan Allah. Macam mana? Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Kita beriman. Kan? Allah bila cipta anak Adam, Allah genggam dengan dua genggaman. Satu Allah kata ahli syurga, satu lagi ahli neraka. Kemudian Nabi SAW cakap dekat sahabat, aku tak tahu kat mana aku ni berada di genggaman mana. Subhanallah. Tu Nabi Muhammad SAW. Aku tak tahu aku ni ada kat genggaman syurga atau genggaman neraka. Sebab itulah Nabi SAW perintahkan kita, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dini. Supaya kita minta selalu Allah tetapkan hati kita. So Nabi ajar kita. Sebab itu Nabi bagi tahu, hatta aku wala ana, aku pun tidak dijamin kecuali disebabkan apa? Rahmat Allah. Sebab itu Nabi SAW bila Nabi awal-awal Nabi berdakwah kepada kaum kerabat dia, kaum keluarga dia, Nabi kata apa? Nabi SAW kata dekat, ya Safiyata binta Abdul Muttalib, wahai Safiyah binta Abdul Muttalib, ya ma'syaral Quraisy. Mula-mula Nabi kata, wahai Quraisy, la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai Quraisy, aku tak mampu untuk jamin kedudukan kamu di sisi Allah nanti. Wa ya bani Abdi Manaf, wahai anak-anak keturunan Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tak boleh jamin kedudukan kamu di sisi Allah sikit pun. Nabi sebut wa ya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Nabi sebut nama bapa saudara yang disayang. Wahai Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tak boleh jamin kedudukan kamu di sisi Allah sikit pun. Wa ya Fatimah bint Rasulillah, wahai Fatimah binti Rasulillah, anak dia sendiri.
salini ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Mintalah apa yang kau nak minta, tetapi aku tak boleh jamin kedudukan kau di sisi Allah nanti. So nak bagi tahu apa? Kesemuanya dengan rahmat Allah. Kita tak boleh, kita pun maksudnya di sini, kita pun bila kita diberikan nikmat, kita menuntut ilmu, kita beramal soleh, Allah jadikan kita ni bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, penuntut-penuntut ilmu, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran. Dalam masa yang sama kita jangan rasa benda tu adalah satu perkara yang menunjukkan kita lebih. Tetap bahkan kita kena rasa bahawasanya semua itu kerana rahmat Allah. Allah lah yang membimbing kita untuk kita bersama dengan penuntut ilmu, untuk kita bersama dengan orang-orang yang membaca Al-Quran, untuk kita bersama dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Kalaulah bukan kerana rahmat Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalaulah tidak kerana rahmat Allah dan kurniaan Allah, tentulah kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit sahaja. Kita bersyukur kerana Allah jadikan kita orang yang sedikit. Sebab dalam ayat tu jelas Allah Ta'ala bagi tahu yang ramai ikut syaitan. Walakinna aktharan nasi la ya'lamun, walakinna aktharan nasi la yashkurun. Ramai manusia ni tak bersyukur, ramai manusia ni tak beriman. Kita bersyukur kerana Allah jadikan kita yang sedikit. Maksudnya yang mendapat rahmat Allah. Illa man rahima rabbuk. So Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan apa? Perselisihan, perpecahan. Wala yazalu mukhtalif atau mukhtalifun. Mereka akan sentiasa berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang Allah rahmati. Nampak? Selalu ayat kalau dalam Quran Allah akan sebut tentang orang yang celaka ke, orang yang musnah ke, orang yang tak beriman ke apa ke, kemudian Allah akan pengecualian. Pengecualian ni selalu Allah akan kata illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati, kecuali orang yang dirahmati. Sebenarnya kita minta Allah rahmat kita, ya Allah rahmatilah aku. Berapa banyak dalam doa-doa dan zikir yang Nabi SAW tuturkan dan ajar kita supaya minta rahmat. Allahumma rahmataka arju, kan? Rahmataka arju, rahmatmu yang aku harap. So kita tengok kan, so rahmat, minta rahmat. Baik, bukan bermaksud kita kena hanya bergantung dengan rahmat Allah tanpa kita beramal. Itu salah. Itu dia punya kita kata pengamalan tu salah. Kerana mengharap rahmat Allah tidak menafikan kita berusaha bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan. Sebagaimana kita bertawakal tidak menafikan usaha, begitulah juga mengharapkan rahmat Allah tidak menafikan usaha. Kan? Mengharapkan rahmat Allah tak menafikan usaha. Sebab itu Nabi SAW, para sahabat, mereka walaupun mereka tahu rahmat Allah tu luas, mereka still beramal. Sebab itu bila Umar bila dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, sebab bila Nabi SAW bagi tahu tentang qadar, maksudnya semua amalan kita ni Allah Ta'ala dah tulis. Betul tak? Kita akan masuk syurga atau kita akan masuk syurga ke atau neraka, Allah dah tulis, Allah tahu. Tapi kita tak tahu. Jadi bila Nabi SAW bagi tahu setiap yang kita amalkan, setiap yang kita lakukan ni sudah ditulis oleh Allah, lalu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia rasa macam confused. So dia tanya, ya Rasulullah, fa fimal amal? Kalau semuanya dah tertulis, kenapa kita kena beramal? Kan? Kemudian Nabi SAW bersabda, i'malu, beramallah, fa kullun muyassirun lima khuliqalah. Setiap daripada kalian akan dimudahkan oleh Allah dengan apa yang Allah Ta'ala telah cipta untuk dia. Maksudnya setiap daripada kita ni Allah akan mudahkan kita atas apa yang kita pilih. Kalau kita pilih nak duduk dalam majlis ilmu, Allah akan mudahkan. Kalau kita pilih untuk melazimi Al-Quran, Allah akan mudahkan. Kalau kita pilih untuk bersama dengan orang-orang yang baik, Allah akan mudahkan. Kalau kita pilih untuk bersusah payah untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma
Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu. Cuba tengok Allah Ta'ala kata, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudahkan jalannya untuk ke syurga, untuk masuk syurga. Subhanallah. Sebab apa? Sebab hamba itu yang memilih jalan yang baik. Jadi bila Allah tengok hamba dia pilih jalan yang baik, Allah akan mudahkan lagi. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah tambahkan petunjuk kepada orang-orang yang nakkan petunjuk. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka itu pemuda-pemuda amanu bi rabbihim. Ya, mereka beriman dengan Tuhan mereka. Di saat manusia semua kufur kepada Tuhan, kufur kepada Allah, mereka pilih untuk beriman. So nampak? Innahum fityatun amanu. Mereka pilih iman. Padahal semua masyarakat ketika itu, Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu, masyarakat dia semua kufur. Tetapi Allah Ta'ala tengok mereka ni pilih keimanan. Lalu Allah mudahkan. Tengok Allah kata apa? Wazidnahum huda. Kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi kita kena ingat rahmat Allah. Maksudnya kenapa kita kena beramal juga? Kerana Allah akan mempermudahkan atas apa yang kita pilih. Kalau kita pilih jalan keburukan, kalau kita pilih jalan kemaksiatan, kalau kita pilih jalan kekufuran, kesyirikan, Allah akan mudahkan juga. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala adil. Dia tak pernah menzalimi hamba dia. Sebab Allah Ta'ala bagi kita pilihan. Dia bagi kita choice. Betul tak? Allah bagi kita iradah. Kan? Kita boleh pilih. Even kita nak datang ke sini, kita boleh je pergi tempat lain. Bawa kereta tu, boleh je kita nak masuk ke lorong Rahim Kajai ni, kita boleh je melencong tempat lain. Betul tak? Menunjukkan kita ada pilihan. Tapi kenapa kita pilih untuk datang sini? Dan sebab apa kita dimudahkan Allah untuk datang ke sini? Kerana atas pilihan kita, dan memang apa, Allah Subhanahu Wa Taala pemudahkan. Orang yang online, kan? Sebab apa? Dia, maksudnya dia boleh duduk di hadapan laptop ke, depan handphone ke, sejam setengah, dengar ustaz-ustaz bagi ceramah kuliah, walaupun dia duduk jauh, dia boleh duduk sejam, kan? Padahal dia boleh pilih benda lain. Tambah-tambah kalau buat online, tambah-tambah kalau buat dekat Zoom ni boleh tahan sikit lah. Kalau cuba buat dekat media-media sosial yang lain, dia boleh pilih benda lain. Dia boleh pilih untuk tengok benda lain. Kalau di YouTube, dia boleh tengok video lain, ada video yang lebih menarik. Dia boleh pilih apa benda yang dia suka, dia tengok apa yang dia rasa dia suka, kan? Tengah-tengah dengar tu, apa, keluar notification apa, Lazada sale 9.9, kan, 11.11 tu keluar notification. Shopee pula, Lazada, Shopee, macam-macam, memanggil-manggil. Tapi sebab Allah Ta'ala mudahkan dia bersabar. Dia duduk, dia tak buka. Dia tak buka benda lain sampailah habis. Lah habis tu tak apa nak buka. Atas pilihan dia, dan Allah mudahkan. Allah mudahkan. Sebab itu tanggungjawab kita adalah mencari jalan yang Allah akan mudahkan kita untuk masuk syurga. Kita pilih. Dan kita tak bergantung pada apa yang menjadi, kita kata, kita tak bergantung dengan diri kita sendiri, dan kita mengharapkan rahmat Allah tadi. Itu yang paling penting. Baik, sebab itu kata Nabi SAW, la yudkhilul ahadan minkum amaluhul jannah. Tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang akan masuk ke syurga disebabkan oleh amalannya. Dan tidak ada seorang pun yang amalannya itu juga akan menjamin dia untuk selamat daripada neraka, kecuali disebabkan oleh rahmat Allah. Termasuklah aku, kata Nabi SAW. Sebab itu rahmat Allah yang paling penting. Baik, sebab itu kalau kita tengok ramai orang yang beramal,
Fakam mimman amila, berapa ramai orang yang beramal tetapi dia tak dapat rahmat Allah. Berapa ramai orang yang dia solat. Cuba kita tengok baru-baru ni ada satu video tu, dia tunjuk dekat masjid, CCTV tunjuk dekat masjid, ada seorang macam foreigner atau daripada mungkin Bangladesh kot, dia masuk ke masjid tu. Kemudian ada seorang pakcik ni, bila dia tengok Bangladesh tu masuk ke masjid, dia pergi tendang. Walhal dia dalam masjid ni tengah solat, maksudnya baru lepas solat, dia tengok kawan tu masuk, dia tendang. Ada kan? Tular benda tu. So bila kita tengok benda tu, bagi kita yang baik, kita yang bila kita tengok kita ni, bila kita tengok benda macam tu, kadang-kadang kita kata dia mencabar akal kita. Orang yang solat, baru lepas solat ataupun tengah berzikir dalam masjid, engkau boleh tendang orang, engkau boleh menzalimi orang lain. Subhanallah. Menunjukkan apa? Ada orang dia beramal tapi dia tak dapat rahmat Allah. Kalau dia dapat rahmat Allah tu dia akan, kita kata, dia akan mensyukuri rahmat Allah yang Allah bagi dekat dia, dan dia akan merahmati orang lain. Kesan iman dengan nama Allah Ar-Rahman tu tak ada. Kesan beriman dengan nama Allah Asy-Syakur, Asy-Syakiru tak ada. Patutnya dia bersyukurlah bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia dapat pergi masjid, dapat beribadat. Rasanya tengok yang dalam video tu rasanya macam dah berusia kan. Tapi kita pun tak boleh bayang macam mana. Itu di masjid tu. Bukan dekat kelab malam ke. Masjid, bayangkan dalam masjid dia boleh menzalimi orang, tendang macam tu. Halau kan, dia halau kan. Mana rahmat? Tu belum lagi yang kita tengok yang apa, yang masukkan apa, kucing dalam washing machine, Dobi tu kan. Tu lagi dahsyat, tu lagi tak ada rahmat. Kayak binatang, bunuh binatang macam tu. So macam tadi, itu tak apalah luar dari masjid, tapi ni yang kita hairan dalam masjid. Patutnya masjid ni Allah kata apa? Allah sebut majtama'a qaumun, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Allah Taala sebut masjid ni tempat turunnya rahmat. Tapi kita tengok orang yang beramal dalam masjid tu tak ada rahmat. Maksudnya rahmat Allah tak sampai pada dia. Tapi kita tengok dia berzikir, dia baru lepas solat ataupun dia tengah tunggu solat, keadaan yang baik. Tapi kenapa dia boleh tendang orang yang tak bersalah tadi? Walaupun hatta even dia bukan warga negara Malaysia ke, kita tak boleh menzalimi siapa-siapa pun. Even binatang pun tak boleh. Apatah lagi manusia. Hatta khinzir pun kita tak boleh nak apa? Nak zalimi. Khinzir, binatang yang Allah Ta'ala haram pun kita tak boleh zalim dia. Tiba-tiba manusia Islam pula tu, orang Islam yang main nak datang solat, dia tendang. Menunjukkan apa? Berapa ramai orang yang beramal tetapi Allah tak bagi rahmat. Kalaulah Allah Ta'ala bagi rahmat, sudah tentulah dia tak akan buat apa yang ni. Sebab tu Allah Ta'ala sebut apa? Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang mengasihani, orang-orang yang merahmati, mereka ini akan dirahmati oleh apa? Allah Ar-Rahman. Allah akan rahmati mereka, Allah akan kasihi mereka. Macam mana nak dapat rahmat Allah? Nabi SAW suruh kita buat apa? Irhamu man fil ardi. Rahmatilah orang yang berada di atas muka bumi, makhluk yang ada di atas muka bumi. Rahmat, kasihanilah. Yarhamukum man fis sama. Nescaya Allah yang di langit akan merahmati. Berapa ramai orang yang kalau kita tengok pergi ke buat haji dan umrah berkali-kali, tetapi balik tidak ada kesan rahmat Allah. Tidak bertaubat. Pergi haji, pergi umrah 2-3 kali, tapi bila balik masih lagi melakukan perkara yang kita kata bertentangan dengan perintah Allah.
bahkan berbangga lagi. Siap lagi boleh kata saya dah pergi 4 kali, 10 kali. Dia bangga lagi. Kemudian menganggap bahawasanya melakukan maksiat itu tak bagi kesan dan sebagainya. Berapa ramai orang yang boleh menghafal Quran, hafalan Qurannya hebat, tetapi dia adalah orang yang tak mengamalkan Quran. Kerana rahmat Allah Ta'ala. Dia beramal, dia hafal Quran. Itu yang kita tengok macam Imam Ibn Qayyim rahimahullah sebut kan. Dan juga ulama-ulama salaf sebut. Antaranya perkataan yang sangat-sangat membimbangkan dan menggerunkan kita. Antaranya perkataan sebahagian ulama salaf, aktharu munafiqi hadhihi al-ummah qurra'uha. Ini yang perkataan yang dinukilkan oleh ulama salaf. Maksudnya sahih. Majoriti munafik di kalangan umatku, di kalangan umat Nabi Muhammad, qurra'uha, orang yang boleh baca Quran. Orang yang baca Quran. Sebab tu kalau kita tengok banyaklah hadis-hadis yang lain Nabi SAW bagi tahu sifat-sifat maka mana qari yang munafik ini, pembaca Quran yang munafik ni, banyaklah sifat-sifat. Maksudnya antaranya mereka yang hanya fokus pada bacaan tanpa memahami, tanpa tadabbur. Kemudian Nabi sifatkan lagi mereka ini golongan yang melagukan Quran, hanya sibuk dengan lagu. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam Fadailul Quran, dan juga At-Tabrani dan selainnya dengan sanad yang sahih, yang Nabi SAW perintahkan supaya bersegera beramal sebelum datang ataupun apabila datangnya atau apabila dalam keadaan 6 perkara. Antaranya iaitulah tersebarnya golongan yang menjadikan Al-Quran ini seperti nyanyian. Qaumun yattakhiduna al-Qur'ana mazamira, kata Nabi SAW. Maksudnya akan muncul. So itu yang kita nampak hari ni, orang yang baca Quran, dia hanya faham baca Quran ni hanya melagukan. Walhal lagu tu, taranum tu tak ada termasuk dalam cabang sama ada ulum Quran ataupun ilmu tajwid pun. Kita dituntut untuk belajar tajwid, untuk memperbetulkan makharijul huruf, makhraj huruf yang kita baca Al-Quran tu. Hukum hakam yang berkenaan dengan mad dan sebagainya, itu yang kita dituntut, yang itu wajib. Tapi taranum tak. Tapi dijadikan taranum sebagai tujuan utama, lalu tak memahami Al-Quran, isi kandungan Al-Quran. Yang itu yang kita takut. Baca Quran tetapi tak dapat rahmat. Itu bukti. Bahkan dalam sejarah Islam kita tengok orang yang membunuh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, adalah penghafal Quran, guru Al-Quran, Abdurrahman ibn Muljam. Bahkan Nabi SAW bagi tahu dalam hadis yang sahih, Nabi bagi tahu dekat Ali, Nabi bagi tahu ashqan nas minal awwalin wal akhirin, orang yang paling celaka di kalangan yang terawal dan di kalangan yang terakhir. Amma minal awwalin, adapun yang golongan yang terawal yang paling celaka, manusia yang paling celaka, ialah Qadir ibn Salif. Qadir ibn Salif ni siapa? Kaum Thamud, yang salah seorang daripada kaum Thamud yang telah menyembelih unta betina Nabi Saleh, unta betina Allah, naqatullah, fa'aqaruha, fa'aqaruha, yang mana Allah Subhanahu wa taala larang, bahadhihi naqatullah la tamassuha bisu. Ini adalah unta betina Allah, yakni mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Nabi Saleh. Naqatullah, Allah muliakan, sebab tu Allah sandarkan ini unta betina Allah, naqatullah. Jangan kamu sentuhnya dengan buruk, maksudnya jangan kamu mengapa-apakan dia, jangan kamu mencederakan dia ataupun buat tak baik kat dia. So Nabi Saleh dah bagi tahu. Kemudian idzim ba'atha ashqaha, dalam Quran kan, idzim ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatullah wa suqiyaha fakadzabuha fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawaha.
wala yakhafu uqbaha idzin ba'atha ashqaha, ketika mereka mengutuskan apa? Mengutuskan orang yang paling celaka di kalangan mereka, ashqaha. Dia buat apa? Nabi Saleh kata apa? Hadhihi naqatullah, ini unta betina Allah, jangan apa-apakan dia. Wasuqiyaha, dan apa yang telah ditetapkan, iaitulah apa, giliran untuk mereka minum daripada susu unta tersebut. Kemudian apa mereka buat? Fa'aqaruha, mereka menyembelih. Yang menyembelih tu seorangnya, Qadir ibn Salif tadi nama dia, dia yang sembelih. Tapi Allah nisbahkan semua yang reda dengan perbuatan zalim itu, semua sembelih. Fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim, maka Allah musnahkan mereka disebabkan dosa mereka. Itu yang terawal. Sebab itu Nabi bagi tahu dekat Ali, yang terawal ashqan nas minal awwalin Qadir ibn Salif, dan sebahagian riwayat disebut nama dia. Yang paling celaka pada golongan yang terawal, yang paling celaka orang yang sembelih unta betina Allah. Adapun minal akhirin, orang yang terakhir, orang yang kita kata pada zaman kemudian, qatiluk, pembunuh engkau wahai Ali. Nabi beritahu dekat Ali, orang yang terkemudian yang paling celaka ialah pembunuh engkau wahai Ali. Siapa pembunuh Ali? Abdul Rahman bin Muljam. Siapa dia? Guru Al-Quran, murid kepada Ubay bin Ka'ab. Ketika zaman Umar bin Al-Khattab, Umar utus dia, hantar dia ke Mesir untuk jadi guru Al-Quran. Umar bagi dia rumah khusus di berdekatan dengan masjid untuk dia ajar umat Islam baca Quran. Bukan tak hebat. Maksudnya dia ni anak murid sahabat. Tetapi disebabkan oleh apa? Fitnah. Disebabkan oleh hawa nafsu, dia telah membunuh sebaik-baik manusia pada ketika itu, iaitulah Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sebab itu Nabi dah bagi tahu, ini termasuk dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian. So Nabi bagi tahu apa yang akan berlaku. Sebab itu ulama kata Qadir bin Salih ni orang yang paling apa? Celaka pada orang yang terawal, yang paling celaka. Adapun Abdul Rahman bin Muljam, dia adalah orang yang terakhir, orang yang terkemudian yang paling celaka. So orang yang paling celaka ni bukan yang Nabi sebut ni, bukan salang-salang, orang yang guru Al-Quran. Subhanallah. Sebab itu kita kena faham, bukanlah disebabkan kita ni banyak menuntut ilmu, kita ni banyak ilmu, kita ni boleh baca Quran dengan sedap ke, hafal Quran ke, bukan itu sebenarnya tujuan kita. Itu hanya wasilah untuk mendekatkan kita kepada Allah. Kita baca Al-Quran untuk kita beribadat kepada Allah, untuk kita tunduk dan patuh. Kita baca Al-Quran, kita mengaji Al-Quran untuk kita menjadi hamba Allah, bukan menjadi orang yang apa? Jauh daripada rahmat Allah. Baik. Jadi itu antara, kalau kita tengok perkara yang kedua, apa kita kata, kesan kita beriman dengan nama Allah Asy-Syakur, iaitulah bahawasanya kita tak boleh merasa cukup dengan amalan kita. Kita merasa maksudnya kita merasakan bahawasanya cukup kita menghargai diri kita, itu sudah cukup. Kita tak perlu lagi penghargaan ataupun kesyukuran daripada Allah. Itu kaitan dia dengan syukur tadi, kan? Hari ini berapa ramai orang dia lebih nak memuaskan hati atau memuaskan diri sendiri. Contoh macam kita dengar istilah apa, macam orang kata appreciate yourself, kan? Itu kadang-kadang kita kena, bukanlah kita kata tak boleh secara mutlak, secara total, tapi kita kena perhatikan kadang-kadang lafaz yang kita guna. Appreciate yourself, maksudnya hargai diri sendiri, kan? Ataupun yalah, tapi kadang-kadang kalau sampai tahap kita terlampau meletakkan pergantungan kepada diri sendiri, itu yang jadi masalah. Sebab itu yang lebih tepat ialah kita bersyukur dengan nikmat Allah. Sebab apa yang kelebihan yang Allah Ta'ala bagi ni bukan daripada kita. Semuanya rahmat daripada Allah, nikmat daripada Allah, nikmat yang Allah bagi untuk kita syukuri. Itu yang kedua. Yang ketiga, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang ketiga, termasuk daripada tuntutan kita beriman dengan nama Allah Asy-Syakir, Asy-Syakur, iaitulah wajib untuk kita bersyukur dengan setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Ini yang ketiga. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala
dengan namanya yang mempunyai sifat, kita kata yang tinggi, Asy-Syakur, Asy-Syakiru, yang dia mensyukuri hamba-hambanya, sudah tentulah Allah Subhanahu wa ta'ala nak supaya kita juga mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mensyukuri kita. So dia appreciate kita. Kalau kita buat benda kecil pun dia bagi. Even kalau kita buat dosa pun dia tak tahu azab, sebab dia bersyukur dengan kita. Sebab kita masih lagi hamba dia, kan? So dia bersyukur. Allah SWT syakir. Apa bentuk kesyukuran kita? Kita bersyukur, maksudnya kita membalas nikmat Allah itu dengan bentuk kesyukuran, bukan dengan kekufuran. Sebab itu kita dah sebut sebelum ni, lawan kepada syukran, kufran. Dia tak? Al-syukru lawan dia al-kufru. Syukur lawan dia kufur. Sebab apa orang yang kufur, kita kata dia tidak bersyukur? Kerana dia kufur dengan nikmat Allah. Sebab apa orang yang mensyirikkan Allah? Orang yang kufur. Dan kufur nikmat. Selain daripada kufur kepada Allah, kufur nikmat Allah. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta dia. Allah yang bagi dekat dia tubuh badan. Allah yang bagi dekat dia roh. Allah yang bagi dekat dia kehidupan. Segala nikmat yang ada pada batang tubuh dia, Allah yang bagi. Allah yang cipta, milik Allah. Harta benda yang Allah Ta'ala bagi, milik Allah. Allah bagi pinjam. Nikmat anak, nikmat ilmu, Allah bagi pinjam. Nikmat harta benda dan nikmat apa-apa sahaja nikmat yang ada, semuanya daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa sahaja nikmat yang ada pada kamu, faminallah, Allah kata, daripada Allah. Termasuklah kepintaran, kecerdikan. Sekarang ni orang bincang tentang apa? Artificial intelligence. Kan? So dia nampak ini yang dibuat. Kata artificial intelligence ni manusia yang buat. Dia tak nampak, dia yang buat artificial intelligence tu pun, AI tu pun, Allah yang cipta dia. Dia tak nampak kan. Orang etis dia nampak dia yang buat. Orang tu yang buat, orang ni yang buat. Tapi dia tak nampak yang buat, pembuat AI, yang pembuat teknologi tu siapa? Sekarang ni dengan canggih lagi apa yang baru ni, apa nama tu, satu syarikat tu, neuroscience apa, Neuralink. So, dia nak letak apa, dia berjaya cipta apa, apa nama dia tu, dia berjaya cipta chip yang kecil yang boleh masuk dalam otak untuk baca. Dia boleh read brain, dia boleh baca ni apa, otak kan. So baru first dia test dekat khinzir. Dibuat kat khinzir dulu. Kemudian banggalah, dah buat benda baru kan. Walhal kalau mereka tahu bahawasanya apa keupayaan yang mereka dapat buat untuk teknologi itu, semuanya pinjaman Allah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kecerdikan, kepintaran, kemampuan, mereka tak mampu buat. Even kita kata kalau dia tak sedar sekalipun yang apa yang Allah Ta'ala bagi itu nikmat Allah, tapi terzahir, jelas terzahir. Orang yang buat drone terbang, orang yang buat kapal terbang, dia kita kata dia ambil daripada apa? Ciptaan Allah. Dibuat bentuk kapal terbang tu mesti macam ada sayap. So nampak, kalau dia kata dia cipta sesuatu yang baru pun, dia takkan lari daripada ciptaan Tuhan. Betul tak? Dia takkan lari daripada ciptaan Tuhan. Dibuatlah apa benda pun, semua akan datang daripada nikmat Tuhan. Sebab itu orang yang kufur, hakikatnya dia kufur kepada Tuhan dan kufur nikmat. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewajibkan kita untuk mensyukuri nikmat dia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah kata apa? Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfuruni. Ingatlah aku, berzikirlah, mengingatiku. Adhkurkum, aku akan mengingati kalian. Washkuruli wala takfurun,
bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian mengkufuri aku. Jangan mengkufuri nikmat yang aku beri. So Allah Ta'ala perintahkan kita syukur. Washkuruli. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah daripada perkara-perkara yang baik, rezeki yang kami rezekikan kepada kalian. Tayyibat. So Allah Ta'ala tak suruh kita ni makan macam semua segala macam kita makan. Allah suruh kita makan apa? Tayyibat. Tayyibat, bukan setakat halal, bahkan tayyiban. Halalan tayyiban. Makan daripada makanan yang halal dan makanan yang baik. Kemudian apa? Bukan setakat itu, Allah kata washkuru ni'matallah. Atau washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah. Lepas makan, alhamdulillah. Alhamdulillah. At'amana wa saqana, yang telah bagi kita makan, yang bagi rezeki kat kita. Itu paling minimum kita menzahirkan kesyukuran. Washkuru lillah. Kemudian Allah tutup ayat itu dengan apa? Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya menyembahnya. So, kalau kita betul-betul menyembah Allah, maka kita akan bersyukur kepada Allah. Orang yang mentauhidkan Allah, orang yang menyembah Allah, dia akan bersyukur kepada Allah. Baik, kemudian dalam surah An-Nahl ayat 114, Allah kata fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sama juga ayat dia. Allah kata, makanlah apa yang telah dirizkikan oleh Allah, perkara yang halal, tayyiban, yang baik. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru ni'matallah. Bersyukurlah dengan nikmat Allah jika kalian benar-benar menyembahnya semata-mata. Dalam surah Saba ayat 15, Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah daripada rezeki Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, inna lisyukri thalathatu arkan. Syukur ni ada 3 rukun. Apa maksud 3 rukun? Maksudnya, kalau tak ada 3 rukun ni, maksudnya dia tak dinamakan syukur. Dia mesti kena ada 3 rukun. Rukun ni kita kata tiang, asas. Baik, yang pertama, al-iqraru bi ni'mati lil mun'im. Kita mengakui nikmat yang diberikan oleh pemberi nikmat. Yakni mengakui nikmat yang diberikan oleh pemberi nikmat. Kita mengakui. Maksudnya kita sebut. Antara bentuk pengakuan, kita sebut. Sebab itu Allah perintahkan kita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun nikmat Tuhan kamu, maka hendaklah kamu sebut-sebut. Maka tak salah untuk kita sebut nikmat Allah. Contohnya kita kata alhamdulillah, saya punya rezeki bertambah, alhamdulillah. Kita bagi tahu, kalau ada bisnes, dia kata bisnes saya semakin maju, alhamdulillah. Tak menjadi masalah. Alhamdulillah, saya punya projek ini berjalan lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya iqrar bi ni'mati lil mun'im. Contohnya dengan kita menyandarkan apa yang Allah Ta'ala bagi itu kepada Allah. Sebab itu paling minimum kita kata alhamdulillah. Nampak? Paling minimum kita kata alhamdulillah. Sebutkan alhamdulillah itu sebab kita menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Alhamdulillah, saya walaupun PKP ni, alhamdulillah saya boleh habiskan 30 juzuk dalam tempoh yang dekat. Alhamdulillah. Waktu PKP tu, sebelum PKP tu saya tak boleh khatam Quran pun. Alhamdulillah saya boleh. Tak ada masalah, boleh disebut. Sebab nak bagi tahu nikmat Allah. Alhamdulillah, saya lepas pada PKP ni saya banyak duduk dengan family. Ada orang kan, dulu waktu sebelum PKP ni dia tak ada masa langsung dengan family dia. Dengan anak pun dia tak bercara. Tapi dia kata lepas PKP ni, dia kata alhamdulillah, dia kata
Anak saya pun dah semakin dengar cakap saya, contoh. Disebut nikmat, tak ada macam masalah. Kalau dulu kami tak macam dia bagi tahulah kami macam ni. Tapi dengan nikmat Allah, alhamdulillah, macam sekian pula. Berapa ramai orang yang dulu waktu sebelum PKP dia tak pernah tergerak nak menuntut ilmu. Tapi dia kata alhamdulillah ustaz, dia cerita. Bila lepas PKP ni dia rasa semangat nak menuntut ilmu tu lain. Even walaupun online, dia kata. Walaupun online, dia kata dia boleh dengar. Dia boleh habiskan dalam masa sejam lebih, dia kata dia tak jadi masalah. Bahkan dia kata seronok. Kan? So nikmat Allah. Jadi nikmat Allah ni kita kena sebut. Jadi itu rukun pertama, al-iqrar bin ni'mati lil mun'im. Kita mengakui nikmat yang diberikan oleh pemberi nikmat. Tak menjadi masalah. Tak menjadi masalah. Antaranya yang ada juga bentuk nikmat yang kita kena zahirkan tanpa kita sebut. Contohnya, Allah Ta'ala suka hambanya yang Allah Ta'ala bagi nikmat, an'ama alaihi, thumma yuzhiru athara ni'matillah, kemudian dia menzahirkan kesan rahmat Allah. Itu bentuk syukur juga. Dia mengakui rahmat. Contohnya apa? Kalau dia mampu untuk pakai pakaian yang elok, dia pakai. Itu tanda dia syukur nikmat. Tak semestinya dia kena pakai pakaian yang buruk-buruk, pakaian yang lusuh. Dia pakai pakaian yang dia mampu, sebagai bentuk apa? Menzahirkan nikmat. Sebab itu bila Ibnu Abbas Ali utuskan Ibnu Abbas berdebat dengan Khawarij, dengan kelompok Khawarij. Ibnu Abbas waktu tu dia pakai jubah yang paling cantik. Jubah tu cantik. Kemudian Khawarij ni kata apa dia? Tengok tu, dunia. Dia boleh kata macam tu. Sedangkan Nabi dah ajar kan? Nabi dah ajar kesombongan ni bukan pada pakaian, bukan pada jenis pakaian apa kita pakai, bukan juga pada apa, kita kata dalam konteks sekarang ni, kasut apa kita pakai, bukan. Tetapi kesombongan ni apa? Al-kibru batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Tak kira lah orang tu pakai baju apa pun, yang penting baju yang menutup aurat, tak berlebihan menutup aurat, tetapi yang penting hati dia tunduk pada Allah dan dia menzahirkan nikmat Allah. Tak menjadi masalah. Itu yang dia tak perlu sebut kan. Jadi dia nampakkan yang dia zahirkan. Yang sebut tadi macam kita kata, macam apa-apa saja nikmat kita boleh sebut. Sebab Allah Ta'ala suruh kita sebut kan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Cuma bila kita sebut tu bukanlah tujuan kita untuk, kita kata untuk merendahkan orang lain. Itu dah jadi lain. Itu dah jadi ta'ali wa takabbur, sombong, bukan. Sebab itu kita hanya sebut untuk bagi tahu nikmat. Tapi kadang-kadang ada orang salah faham. Apa yang kita kena buat? Biarkan salah faham orang, yang penting Allah Ta'ala hisap niat kita. Betul tak? Kadang-kadang kita terlampau takut orang kata, tapi bila kita buat tu bertepatan dengan syariat, kita nak takut apa? Tak ada benda yang bercanggah. Kalaulah benda yang lainlah, kalau kita buat benda tu bercanggah. Ada benda yang bercanggah, lainlah. Tapi benda tu kita buat, kita sebut nikmat, tak ada menjadi masalah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi aku boleh khatam Quran. Contoh, aku khatam Quran dekat Yayasan Taklim, contoh. Tak ada masalah, boleh sebut. Alhamdulillah, selesai pengajian sekian, boleh sebut. Tak menjadi masalah. Nampak? Kemudian yang kedua, rukun syukur yang kedua, wal isti'anatu biha ala ta'atihi. Menjadikan nikmat Allah itu sebagai alat ataupun medium pertolongan untuk menambahkan lagi ketaatan, untuk meneruskan lagi ketaatan. Itu disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, dia kata al-isti'anah biha ala ta'atihi. Menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu dalam rangka untuk menambahkan ketaatan kepada Allah. Nampak? So kita tadi ada dapat nikmat, kita akui nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah, saya ada sedikit nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat saya. Kemudian kita jadikan nikmat yang Allah Ta'ala bagi tu untuk menjadi sebab yang dapat menolong kita untuk menambahkan ketaatan kita.
Kalau kita ada ilmu, sebarkan ilmu. Contoh, kita belajar dekat sini, kita dapat sikit. Kalau tak banyak pun sikit, kita dapat catat contohnya ayat Al-Quran, hadis, kata-kata ulama', kata-kata hikmah ke, nikmat. So kita pun balik cerita kat isteri kita ke, cerita kat anak kita ke, kita cerita. So kita telah menjadikan nikmat yang Allah Ta'ala bagi tu sebagai bantuan untuk menambahkan lagi ketaatan kita kepada Allah. Nampak? Kan orang yang apa? Dia ada rezeki yang lebih. So lalu dia buat apa? Dia akan infakkan. Sebab apa? Dia jadikan nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat dia berupa rezeki yang lebih tadi untuk menambahkan lagi ketaatan kepada Allah. Isti'anatu biha ala ta'atihi. Rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, wa syukru man ajra ni'mati ala yadihi taskhiran minhu ilaih. Iaitulah kita bersyukur dengan orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan asbab nikmat itu mengalir pada tangan mereka. Yang Allah jadikan asbab nikmat itu mengalir melalui tangan mereka. Yang Allah mudahkan untuk orang itu, maksudnya Allah jadikan dia sebab untuk kita mendapat nikmat tersebut. Contohnya apa? Yang paling penting sekali, manusia. Sebab tu Allah kata apa? Nabi SAW kata apa? La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maksudnya tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tak berterima kasih kepada manusia. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala perintahkan kita apa? Orang pertama sekali yang kita kena syukuri ibu bapa kita. Kan? Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kita tengok Allah Ta'ala sebut nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat kita, dekat aku, melalui apa? Dan juga apa yang telah, nikmat yang telah engkau beri kepada kedua ibu bapa aku. Kenapa? Kedua ibu bapa itulah yang melimpahkan nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu kepada kita. So jadi mereka adalah asbab nikmat itu mengalir pada kita. Sama ada asbab kauni ataupun asbab syar'i. Asbab kauni maksudnya dia melahirkan kita. Kalau tidak kerana dia melahirkan kita, kita tak wujud. Maksudnya Allah jadikan dia sebab nikmat itu mengalir. Tambah lagi lah mak kita itulah yang ajar kita kecil-kecil surah Al-Fatihah. Bayangkan. Kemudian kita kena ingat, bila surah Al-Fatihah yang mak kita, ayah kita ajar waktu kita kecil tu, disebabkan kita hafal surah Al-Fatihah daripada kecil yang mak ayah kita ajar, bukan orang lain ajar ni. Bayangkan bila kita besar, kita mengajar orang lain, pahala tu sampai kepada, berterusan sampai kepada mak dengan ayah kita yang ajar kita surah Al-Fatihah. Walaupun mak dengan ayah kita ni bukan ustaz, bukan ustazah. Subhanallah. Sebab tu anda selalu pesan, kalau kita ada anak, kita kena jadi orang yang pertama ajar surah Al-Fatihah, ajar Al-Quran kepada anak kita. Kalau tak mampu nak ajar Quran, ajar surah Al-Fatihah. Takkan surah Al-Fatihah tak boleh ajar kan? Jadi kita adalah asbab pertama supaya anak kita nanti bila dia boleh menghafal surah Al-Fatihah, menghafal Quran, oleh sebab kita, nikmat yang datang melalui tangan kita, melalui lisan kita, maka nikmat tu akan berterusan. Sebab tu ibu bapa yang first. Sebab itu perintah tauhid datang dahulu, kemudian selepas perintah tauhid, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah sebut perintah tauhid yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Kemudian perintah hubungan kita dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, Allah mulakan dengan ibu bapa kita. Maksudnya pun nak bagi tahu betapa rukun yang ketiga ni sangat penting, iaitu kita bersyukur kepada orang yang menjadi sebab yang mengalirkan nikmat tersebut. Antaranya lagi orang yang apa? Mengajarkan kita kebaikan. Guru-guru kita juga adalah orang yang apa? Telah menyampaikan nikmat Allah itu kepada kita. Nikmat ilmu, nikmat iman. Tidak ada lagi nikmat yang paling besar melainkan nikmat ilmu dan iman. Sebab itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah,
Barang siapa nak merasai kelazatan nikmat syurga. Tengok, barang siapa nak merasai nikmat kelazatan syurga, maka rasailah nikmat kelazatan iman, ilmu dan iman di dunia. Maksudnya kita ni kat dunia ni kita tak masuk syurga lagi kan. Bahkan kita di dunia ni tempat negeri kita kata ikhtibar, ujian. Allah test kita. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bagi tahu apa? Ad-dunya sijnun lil mu'min. Dunia ni penjara bagi orang beriman. Jannatun lil kafir, syurga untuk orang kafir. Sebab apa? Sebab kita di dunia ni kita terbatas. Allah Ta'ala tak bagi kita buat benda-benda yang diharamkan. Kalau di dunia ni orang kafir dia boleh nak minum arak ke, nak berzina ke, nak buat apa yang dia suka. Allah bagi dia sebab tu syurga dia. Dia nak berfoya-foya ke apa ke, itu memang dia tak ada batasan. Sebab Allah jadikan dunia ni syurga untuk dia. Tetapi di akhirat nanti dia akan diharamkan daripada syurga yang kekal abadi. Orang beriman di dunia ni dia macam penjara. Sebab apa? Sebab semua benda tak boleh. Bukan semua benda tak boleh, maksudnya banyak benda yang kita kata dunia ini ataupun syurga ini dikelilingi dengan perkara-perkara makarih, perkara-perkara yang dibenci, perkara-perkara yang ataupun perkara-perkara yang menyeronokkan, dan perkara-perkara yang kita kata yang susah, sulit untuk hawa nafsu meninggalkan. Ada batasan. Ada batasan. Sebab Allah Ta'ala jadikan syurga bagi orang beriman kekal di akhirat. Itu tempat mereka. Satu Syekhul Islam kata, siapa nak rasa kelazatan nikmat syurga, maka dia kena rasa dulu kelazatan nikmat ilmu dan iman. Macam mana kita nak faham? Maksudnya apa? Antaranya dengan melazimi majlis ilmu. Antaranya, sebab itu Nabi SAW bagi tahu raudatun min riyadil jannah. Majlis ilmu ni taman daripada taman-taman syurga. Sebab hati kita akan berpaut dengan apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dalam majlis ilmu, apa bentuk taman tu? Nak bagi tahu macam ni, kita nak bagi perumpamaan yang senang kita nak bagi perumpamaan yang boleh senang faham. Seakan-akan bila kita duduk di dalam majlis ilmu ni, memanglah kita tak duduk dalam tempat yang kita kata ada pokok ke kan. So tak ada kan. So kita pun duduk dekat tempat yang sederhana, tempat yang okey, boleh duduk, alhamdulillah, nikmat Allah. Kursi pun empuk, alhamdulillah. Tapi tak ada lah kita kata ada sungai ke, ada apa, ada kebun ke dalam ni, ada pokok banyak ke. Tak diperintah pun kan. Yang maksud taman itu adalah apa? Bila hati kita ini disirami dengan wahyu, hati kita ni disirami dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka hati kita ni macam penuh dengan taman, berkembang-kembang bunga. Bila kita dengar ayat-ayat Allah, bila kita dengar tentang peringatan, bila kita dengar tentang hadis-hadis Nabi, tentang syurga, tentang neraka, tentang perkara-perkara yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Itulah kita kata, maksudnya itu yang dimaksudkan oleh perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Memang betul kan? Maksud kita kalau dapat kelazatan ilmu ni, subhanallah, kita sampai tak sedar. Sebab itu ulama salaf, mereka bila sampai tahap bila mereka menuntut ilmu, kadang-kadang mereka lupa makan, mereka lupa minum, sebab lazat ilmu tu. Sebab itu guru kami Syekh Saleh Al-Utsaimin dibincangkan dalam kitabnya Ta'zim Al-Ilm tu, macam mana nak capai kelazatan ilmu. Itulah yang kita kata, yang kita cuba dan kita melazimi majlis ilmu. Sebab itu ilmu adalah nikmat yang paling besar setelah nikmat iman. Ilmu dan iman tu nikmat yang kita kata berganding. Maksudnya tanpa ilmu tak mungkin kita akan dapat iman. Sebab itu ulama-ulama tafsir, ulama-ulama hadis, mereka menafsirkan ilmu dengan iman. Sebab thamarah al-ilm al-iman. Buah bagi ilmu adalah iman. Sebab itu Imam Al-Bukhari bila dibawa ayat apa? Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr illa alladhina amanu fabada'a bil ilmi qabla qawli wal 'amal. Ataupun itu fa'lam annahu la ilaha illallah kan, surah Muhammad. Kemudian apa? Imam Al-Bukhari
istimbat daripada ayat ilmu itu sebagai apa? Iman. Ilmu itu adalah iman. Kerana natijah hasil daripada ilmu akan menghasilkan iman. Ilmu yang sahih, bukan ilmu yang karut-marut. Ilmu kalam ke ilmu falsafah tu tak menatijahkan iman, bahkan menatijahkan kekufuran. Wal'iyadzubillah. Baik, jadi rukun yang ketiga, kita bersyukur dengan orang yang mengalirkan nikmat tu kepada kita. Kita bersyukur dengan orang yang telah bantu kita. Walaupun apa, sekecil mana bantuan dia, kita bersyukur. Sebab itu Nabi SAW menunjukkan kita contoh yang terbaik. Bahkan Nabi-Nabi, kalau kita tengok Nabi-Nabi ni orang yang paling bersyukur. Sebab tu Allah Ta'ala sebut Nabi Nuh, kana abdan syakura. Kemudian Nabi Muhammad SAW, bila Aisyah menyifatkan tentang apa, Aisyah tanya kenapa Nabi SAW bangkit malam, sedangkan Nabi telah diampuni dosanya yang telah lalu, yang akan datang. Kemudian Nabi SAW kata dekat Aisyah apa? Afala akunu abdan syakura, tak bolehkah aku jadi seorang hamba yang bersyukur? Nabi bangkit malam, solat malam, nak menunjukkan kesyukuran. Bahkan kesyukuran Nabi-Nabi ni, kesyukuran para anbiya, tidak terbatas pada manusia, ataupun tidak terbatas pada kesyukuran mereka kepada Allah. Baik, contoh kesyukuran Nabi kepada manusia ni banyak. Cuba tengok dalam dakwah baginda Nabi SAW. Kita kata syukur ni satu juga istilah yang kita boleh pakai. Istilah dalam bahasa Melayu ni orang panggil apa? Kenang jasa. Kenang budi. Bukan untuk minta dikenang budi, tetapi mengenang budi, mengenang jasa orang lain pada kita. So kita tak menunjukkan kekufuran kita atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi melalui orang tu. Selalunya kita ni, sebab tu orang kita kalau dia nak sebut orang tu bila tak kenang jasa, tak kenang budi kan. Kau ni tak kenang budi, tak kenang jasa, maksudnya kau tak bersyukur lah. Dalam kata lain, tak bersyukur lah kan. Tetapi kadang-kadang kita kena tengok jugalah, adakah maksudnya tak kenang budi itu bila orang tu macam Fir'aun bila Nabi Musa membantah dia, Nabi Musa bawa tauhid, Fir'aun nak terus dalam syirik, Fir'aun pun main sentimen, engkau apa? Tak kenang budi kan. Itu tak boleh lah. Tapi dalam konteks kita apa, Nabi SAW menunjukkan kesyukuran ni even pada binatang pun Nabi tunjukkan. Contohnya kalau kita tengok, baik, sedangkan benda ni kalau kita tengok balik, contohnya bila Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim AS, apabila Nabi Ibrahim ni dicampakkan ke dalam api oleh kaum dia yang kafir. Baik, datang dalam riwayat yang pelbagai, antara tentera-tentera Allah yang Allah bantukan hambanya dan kekasihnya Ibrahim AS, dalam sebahagian riwayat ada sebut apa? Katak datang tolong apa? Katak ni datang tolong nak padamkan api. Begitulah juga burung. Walaupun riwayat tu pelbagai versi, dan ada yang sahih, ada yang dhaif. Kalau yang sahih tadi, katak tu ada. Katak ada. Anda tak ingat satu lagi apa? Siapa lagi binatang yang? So katak ni antara binatang yang telah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Maksudnya dia ada usaha untuk membantu Nabi Ibrahim. Baik, kemudian sebab itu kalau kita tengok zaman Nabi Musa, katak ni salah satu tentera Allah yang Allah utuskan kepada Fir'aun. Katak kan. Kemudian Nabi SAW mensyukuri nikmat. Tengok rukun yang ketiga ni, nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan melalui binatang tadi. Apa yang berlaku? Nabi SAW tak bagi kita bunuh katak kan. Dalam hadis riwayat Ibn Umar, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan selainnya, dan sanadnya sahih, Nabi bagi tahu sebab apa tak boleh bunuh katak. Sebab katak ni suara dia tasbih, satu. Kemudian satu lagi, katak ni juga adalah makhluk Allah, binatang yang cuba untuk tolong Nabi Ibrahim. Nampak? Contoh katak. Lagi apa lagi? Kelawar. Kelawar ada riwayat Al-Baihaqi juga. Kelawar ni sebab dia telah membantu, dia tolong
memadamkan kebakaran di Baitul Maqdis. Sama ada zaman Nabi Daud ataupun lepas zaman Nabi Daud, ataupun selepas itu selepas Nabi Sulaiman, atau wallahu alam. Tapi datang riwayat. Sebab itu Nabi larang bunuh kelawar. Sebab itu ulama bahas, sudah sudut hukum ulama bahas, katak dengan kelawar haram dimakan sebab Nabi tak bagi bunuh. Nampak alasan, nampak dia punya illah. Sebab kalau Nabi tak izinkan bunuh, Nabi larang bunuh, maksudnya menunjukkan binatang itu haram untuk dimakan. Sebab itu kelawar tak dimakan, katak tak boleh makan. Walaupun dalam mazhab Maliki mazhab Maliki katak boleh makan. Tak salah anda dekat mana? Tumpat kot ada. Kat Tumpat, kat Siam ni macam-macam eksotik ni, dekat-dekat dengan tu kan, ada yang makan. Sebab dia kata mazhab Maliki kata boleh. Tapi yang rajahnya kita kata tak boleh lah, sebab ada hadis larangan. Sama macam kelawar. Yang Wuhan tu dia pergi makan kelawar kan. Lepas tu Allah musta'an. Baik, nak bagi tahu Nabi SAW mensyukuri binatang-binatang pun Nabi syukur. Maksudnya Nabi kenang jasa. Apa lagi binatang? Macam labah-labah tak sahih kan, hadis dia dhaif. Tapi sebahagian ulama terima riwayat tu. Maksudnya ketika Nabi hijrah tu, labah-labah tu, sebahagian ulama sirah terima. Sebab mereka nampak pada siap ayat Quran, bila Allah kata apa? Wa junudan lam tarawha. Ya Allah Ta'ala utuskan apa? Tentera yang mereka tak nampak. So bila nak menafsirkan tentera yang mereka tak nampak tu apa? Tapi yang lebih tepat malaikat lah. Ada juga yang cuba untuk kaitkan dengan binatang-binatang macam burung merpati dengan juga labah-labah. Tapi kita, bila kita mengaji hadis, kita kata tak sahih lah kan? Kita kata tak sahih lah sebab hadis dia dhaif. Kita ambil yang sahih je, itu selamat lah. Tapi nak bagi tahu di sini, maksudnya binatang-binatang ni ada, kita kata, kalau kita tengok lagi, macam contoh apa lagi contoh banyaklah kalau kita nak tengok yang Nabi SAW mensyukuri even pada binatang. Maksudnya Nabi SAW ni kepada binatang yang telah melimpahkan, yang Allah Ta'ala limpahkan nikmat melalui binatang tersebut pun, maksudnya apa? Disyukuri. Contoh macam Nabi Saleh tadilah, dilarang untuk apa? Disembelih unta betina Allah, sebab dia dah bagi susu kat dia orang. Tapi kita tak bolehlah kiaskan unta dengan kelawar dengan katak tadi, sebab unta boleh disembelih, boleh dimakan, halal. Sebab kita ambil manfaat daging dia, susu dia. Tu bezalah, tak boleh kita kiaskan kan, tak bolehlah kiaskan unta dengan binatang lain. Baik, jadi itu menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi SAW mensyukuri. Sebab itulah Nabi SAW bila dalam peperangan, ini juga bentuk Nabi mensyukuri nikmat. Nabi SAW melarang apa? Untuk ditebang pokok. Betul tak? Nabi larang untuk ditebang, kecuali kalau pokok tu dapat ganggu ke apa, boleh. Membunuh apa? Kanak-kanak, membunuh wanita, membunuh apa? Orang yang beribadat di gereja ataupun di apa? Di masabih, tempat-tempat ibadat. Dalam peperangan pun Nabi larang. Menunjukkan Nabi bersyukur. Nabi, kalau kita tengok balik, meraihkan apa? Seluruh alam, termasuk alam sekitar. Nabi bersyukur. Nabi larang pokok yang tak memudaratkan ni ditebang sewenang-wenangnya. Subhanallah, kalau kita buat kajian tentang macam mana sunnah Nabi ni, kalau kita boleh kaitkan dengan macam mana dalam sunnah, dalam hadis ni banyak perintah supaya kita jaga ekosistem, jaga alam sekitar. Hari ni kita tengok kan, bandar-bandar yang sekarang ni perumahan-perumahan pun nak buat semua yang ada pokok, betul tak? Semua style nak buat rainforest, ataupun yang rumah dalam taman yang mesti kena pokok, ada dia punya, dia dah letakkan dia punya nisbah pokok tu mesti kena ada berapa-berapa sekian-sekian. Semua nak buat, maksudnya ada pokok. Tiba-tiba ada orang yang dia tak, maksudnya dia dengan rakusnya, dengan tamaknya menebang pokok sesuka hati, membalakkan haram dan sebagainya. Dan itulah yang menyebabkan apa? Bila kita tak syukur akan nikmat Allah,
akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas ketidaksyukuran kita, kekufuran kita dengan musibah dan bala bencana. Yang tu yang berlaku. Banjir berlaku. Bila masyarakat ni atau bila manusia ni terlampau rakus dan tamak. Sebab tu kita tengok banyak maksudnya, even kalau kita tengok binatang-binatang pun dah makin pupus. Harimau pun ada berapa ratus je. Harimau Melaya tu kan, ada berapa ratus je. Ini last sekali menyebabkan apa, ekosistem tu tak terkawal. Babi dekat mana-mana. Kalau dekat Titi Wangsa tu, dekat Agri tu, jalan nak pergi Kelantan kan, hari-hari ataupun setiap kali mesti ada berita gajah bukan pergi dekat apa, dekat tempat perhentian. Dia masuk kat kedai. Jadi kita nak bagi tahu, padahal kawasan jalan tu kecil je, tak ada pun buat pembesaran, tapi nak bagi tahu ada efek kan. Maksudnya dia mungkin kekurangan makanan apa semua disebabkan oleh tangan-tangan manusia lah kan. Alam tu memberontak sebab kita tak mensyukuri. Cuba tengok Nabi SAW, macam mana Nabi SAW berinteraksi dengan alam. Itu pun satu benda yang kadang-kadang kita tak, maksudnya sebahagian orang dia lepas pandang. Macam mana Nabi SAW mensyukuri pokok. Cuba tengok Nabi SAW waktu apa, kalau kita tengok waktu peperangan tadi, Nabi SAW larang ditebang pokok. Kemudian Nabi SAW juga memerintahkan kita supaya melakukan perkara yang bermanfaat kan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Buat perkara yang bermanfaat. Manfaat itu tak semestinya manfaat yang kita faham. Manfaat ni lebih luas sebenarnya. Termasuklah manfaat yang dapat memanfaatkan bukan setakat diri kita, memanfaatkan seluruh alam. Antaranya Nabi SAW perintahkan kita, kalau esok nak kiamat, Nabi suruh tanam pokok. Kalau ada biji benih dekat tangan kita, Nabi suruh tanam. Walaupun esok nak kiamat. Nak bagi tahu apa? Nabi suruh hargai alam yang ada. Makmurkan. Tanam pokok. Itu yang jadi masalah bila apa, yang jadi isu kan, durian apa, tanah durian Musangking. Yalah, bila orang Melayu pakat duk jual belakang tanah dapat dia kat apa, bangsa lain. Tak boleh nak salah jugalah kan. Tapi yalah, kadang-kadang kezaliman tu mesti ada kezaliman ni ada kat mana-mana. Mana-mana pihak pun ada kezaliman. Yalah, tapi cuba kita tengok. Akhir sekali kalau kita tengok balik, tanah orang Melayu ni makin sikit, bangsa lain ni makin banyak. Sebab apa? Kadang-kadang kita dah, maksudnya kita dah hidup di zaman yang kita kata apa, zaman yang yalah, kita nak tengok kelemahan, kekurangan kita ni memang banyak. Tapi paling kurang kita kena sedar, agama kita memerintahkan kita untuk memakmurkan alam. Nampak? Memakmurkan alam. Tanam pokok. Orang yang duduk kat tingkat atas nak tanam macam mana? Tapi still ada orang yang dia kreatif, dia buat hidroponik kan. So boleh, ada, masih boleh. Kita try tanam juga. Tanam tak sampai sebulan mati. Beli pokok kecil tu, pokok rosemary dengan mint kan, letak dekat pasu, bolehlah tahan dalam beberapa bulan. Bila masuk musim panas habis kering. Tapi alhamdulillah, bolehlah kita dapat manfaat tau. Kita dapat manfaat dalam beberapa bulan. Boleh kita minum teh tu, kita bubuh mint, daun pudina tu boleh kan. Padahal rumah kita tak ada tanah. Tapi nak bagi tahu, bila kita buat manfaat walaupun sikit, alam itu maksudnya binatang ataupun pokok tu akan mensyukuri kita. Maksudnya dia akan bagi hasil. Orang yang tanam pokok rambutan, orang yang tanam buah-buahan, orang yang tanam sayur-sayuran, cuba tengok. Kalau dia tak jual pun dia boleh bagi kat orang. Kalau dia tak bagi kat orang pun, binatang mai tolong makan. Binatang mai makan tu, dia dapat pahala. Maksudnya dia telah membina rantaian, kita kata apa, rantaian kesyukuran. Kesyukuran tu berantai-rantai. Binatang mensyukuri dia.
Manusia pun mensyukuri dia. Pokok tu pun mensyukuri dia. Bumi mensyukuri dia. Sebab apa? Kalau tak ada pokok, bumi ni akan apa? Akan panas, akan rosak. Nak bagi tahu apa? Kesyukuran. Syukur tadi. Sebab itu kalau kita tengok balik, kita mensyukuri ni bukan setakat mensyukuri nikmat yang daripada manusia, nikmat daripada alam. Kita dapat makan ikan yang segar. Kan, kita dapat makan ayam, kita dapat makan sayur-sayuran, buah-buahan, mudah nak dapat. Tapi tiba-tiba bila kita pergi dekat laut, ataupun bila kita pergi dekat hutan dan sebagainya, ataupun di pantai dan sebagainya, kita buang sampah merata-rata. Kita tak bersyukur. Kita tak tahu kadang-kadang satu plastik walaupun kecil dapat apa? Memudaratkan apa? Ikan-ikan. Ada satu ikan apa? Ikan paus tu mati telan sampah kan? Telan plastik mati. Siapa nak bertanggungjawab? Orang yang buat sampah. Ikan-ikan mati banyak disebabkan pencemaran. Pokok-pokok mati disebabkan pencemaran. Buah-buahan berkurang disebabkan pencemaran, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Sedangkan kita kata apa? Pokok tu dia tak pernah bersalah. Alam tak pernah bersalah. Haiwan tak pernah bersalah. Tapi manusia. Kan? Manusia yang menzalimi diri. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan manusia ni, tabiat dia itu. Tabiat dia kana zaluman jahula. Menzalimi. Jahil. Yang ni yang kita kata, yang kita perlu faham. Rukun yang ketiga ni, Imam Al-Qurtubi sebut, kita dah sebut tadi pada awal sekali, manusia, ibu bapa kita, guru kita, bagi isteri suami dia, bagi suami isteri dia, kena saling bersyukur. Kan? Maksudnya saling kita mensyukuri antara satu sama lain. Pasangan, suami isteri, ini pun banyak juga bila kita tengok isu-isu rumah tangga dan sebagainya. Puncanya adalah apabila kedua-dua pihak tidak menghargai salah satu pihak. Isteri tak mensyukuri suami, suami tak mensyukuri isteri. Sebab itulah Nabi SAW bagi tahu, ramai di kalangan wanita yang menjadi ahli neraka disebabkan oleh mereka mengkufuri nikmat yang telah apa? Diberikan melalui tangan suami mereka. So itu dalam hadis, dalam Sahih Imam Muslim daripada Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bagi tahu tentang apa? Nabi melihat ramai penghuni neraka ni di kalangan wanita. Kemudian sahabat tanya, ayakfurna billah? Tengok sahabat tanya, adakah mereka ni ramai dalam neraka ni sebab mereka kufur kepada Allah? Nabi kata tak. Yakfurna bil ashir. Mereka telah kufur kepada pasangan-pasangan mereka, suami-suami mereka. Ini yang banyak berlaku. Tak menghargai suami. Begitulah juga sebaliknya, suami tak menghargai isteri. Kedua-dua ada peranan. Baik, jadi ketiga-tiga rukun ni kita kena faham, mesti ada untuk kita apa? Untuk kita merealisasikan kesyukuran kita kepada Allah. Maksudnya kesemua tadi itu akan balik kepada apa? Akan tertumpu dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan nikmat. Kita bincang tadi tumbuh-tumbuhan apa semua tu akan balik pada Allah. Syukur kita kepada Allah. Subhanallah. Baik. Jadi insya-Allah kita akan sambung lepas ni, insya-Allah kita akan bincang tentang qawaid syukur ataupun kaedah-kaedah syukur yang menurut Imam Ibnul Qayyim. Menurut Imam Ibnul Qayyim pula, Ibnul Qayyim dia ada pendekatan yang berbeza pula untuk menjelaskan bagaimana praktikal syukur ni. So Imam Al-Qurtubi yang bagi 3 rukun tadi pun kita dah boleh dapat banyak faedah. Baik. Jadi yang rasa ada soalan, kalau ada soalan kat Zoom ni. Kita sebagai hamba Allah SWT yang sebenar sentiasa merendah diri pada Allah SWT, bukan berbangga dengan amalan kita yang layak. Membangga diri hanya Allah. Iblis pun dilaknat kerana bangga diri. Sahih? Betul? Iblis dilaknat oleh Allah SWT kerana sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kerana dia sombong, kerana dia membangga diri, dia takabur. Baik.
Jadi segala ibadat kita ni, kita perlu berharap diterima oleh Allah. Begitu ya ustaz ya. Dia nak baca tu kena 2-3 kali juga nak baca tulisan soalan dan bentuk tulisan ni. Dia punya nada soalan tu. Jadi segala ibadat kita ni, kita perlu berharap diterima oleh Allah. Begitu ustaz ya. Begitu ke ustaz kan? Yalah begitu. Semua amalan kita ini, kita kena harap diterima. Kita kena harap Allah terima. Sebab rukun ibadat ni balik pada 3 lah. Iaitulah apa? Ar-raja, al-khawf wal mahabbah. Kita kena harap. So dalam surah Al-Kahfi ayat yang last tu, faman kana yarju liqa'a rabbih. So Allah Taala sebut mengharap untuk bertemu dengan Allah. Mengharap amalan kita ni akan memudahkan kita untuk bertemu dengan Allah, untuk kita melihat wajah Allah nanti. Sebab itu bila Nabi SAW bagi tahu, bila kita buat amalan, Nabi bagi tahu wajhullah, kerana wajah Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami bagi makan ni kerana wajah Allah. Kerana kami nak masuk syurga, nak tengok wajah Allah. Itu maksud dia. Bukan ditakwil redha Allah semata-mata. Bukan. Walaupun maksud redha tu betul, tapi bukan itu maksud yang paling tepat. Maksud yang paling tepat memang kita nak masuk syurga, nak tengok wajah Allah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi aw kama qala. Bila kamu akan melihat Tuhan kamu seperti mana kamu melihat apa? Bulan purnama. Maksudnya kamu takkan beresak-esak, takkan berebut-rebut. Kamu akan nampak semua di tempat masing-masing, akan nampak Allah macam kamu tengok bulan purnama. Bukannya Allah tu macam bulan purnama, tapi kita tengok Allah nanti jelas. Tak perlu kita nak kena angkat-angkat kepala dah. Macam kita duduk kat sini, kalau kat dewan ke apa, nak tengok penceramah tu ujung kan, kita duduk paling belakang sekali. Penceramah tu kebetulan rendah, kita pula nak kena tengok, tak kan? Itu makhluk. Allah laisa kamithlihi syai' wa huwa samiul basir. Sebab itu Nabi umpama kan, manusia nanti bila mereka masuk ke dalam syurga, tengok Allah nanti tak susah, tak mudah je tengok Allah. Nak bagi tahu nikmat, semua boleh tengok kan? Ya, itulah kita mengharapkan amalan kita diterima oleh Allah. Sahih, betul. Baik, hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang merendah diri pada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan angkatkan darjatnya di sisi Allah. Hamba yang kufur pada Allah, Allah akan hinakannya di sisinya. Ya, barang siapa yang man tawadha'a lillah rafa'allahu alaihi, rafa'allahu ilaihi. Barang siapa yang merendahkan diri kepada Allah, maka Allah akan mengangkat kedudukannya. Barang siapa yang mengangkat dirinya, ataupun barang siapa yang tidak tawadhu', tidak merendah diri kepada Allah, maka Allah akan menghinakannya. Mafhum perkataan apa? Perkataan, anda tak ingat man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tunduk merendah diri, maka Allah akan angkat dia. Juga diriwayatkan perkataan itu adalah kata-kata hikmah Nabi Isa. Begitulah juga ada perkataan dalam hadis yang sahih. Cuma mana tak hadir matan hadis tu, tapi maknanya sahih. Baik, manusia yang kufur hina di sisi Allah walaupun mana. Baik, apa pengertian rahmat, ustaz? Baik, rahmat, apa maksud rahmat? Baik, rahmat ni dalam istilah Al-Quran dan Sunnah, rahmat ni luas. Maksudnya kita nak memaksudkan rahmat ni seluas apa? Seluas apa yang terkandung dalam pengertian rahmat tu sendiri. Nak tahu rahmat ni apa? Kita tengok nikmat Allah pada diri kita. Kita tengok kita ni boleh hidup, kita boleh menghirup udara. Itu rahmat. Kalau orang tanya kita apa rahmat? Rahmat ni sebab kita nak bagi definition yang benda yang luas, kita nak compactkan jadi definition yang sempit, susah. Sebab rahmat ni rahmat Allah luas. Betul tak? Allah SWT rahmat dia luas. Jadi kalau orang tanya kita soalan macam tu, kita kata rahmat ni kita tengok pada dia. So kita bagi dia jawapan yang dia mudah faham. Rahmat ni banyak, rahmat ni luas. Engkau boleh berkata-kata, itu rahmat. Engkau boleh melihat, itu rahmat. Engkau boleh makan dan minum, tu rahmat. Engkau hidup lagi di atas dunia ni, rahmat. Tapi nak bagi tahu rahmat Allah yang paling agung,
yang paling besar, iaitulah bila Allah masukkan kita ke dalam syurga. Itu rahmat yang paling tinggi lah, maksudnya kita masuk ke dalam syurga, Allah rahmati. Itu yang dimaksudkan dengan Nabi SAW tadi. Amalan kamu tak boleh menjadi sebab utama ataupun sebab untuk memasukkan kamu ke dalam syurga, kecuali dengan rahmat Allah. So dengan rahmat Allah ni maksudnya apa? Kasih sayang Allah. Kan, kasih sayang Allah. Maksudnya Allah kasihi kita dan Allah selamatkan kita dan Allah jadikan kita orang-orang yang Dia kasihi, yang di bawah rahmat Dia, di bawah limpahan rahmat Dia, sama ada di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah SWT akan sentiasa bagi petunjuk untuk mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Apabila terjebak dalam larangan Allah, maka dia cepat-cepat akan bertaubat. Itulah rahmat Allah di dunia. Dia sentiasa ingat Allah. Itu rahmat Allah. Yang mana itulah yang akan menatijahkan rahmat yang kekal abadi, iaitulah rahmat di dalam syurga nanti. Rahmat yang luas. Rahmat ni seluas apa? Kita kata seluas langit dan bumi, inilah seluas alam ni. Rahmat yang Allah Ta'ala jadikan dengan rahmatnya. Baik, Wallahu Ta'ala a'lam. Baik, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.